para hadirin yang saya hormati sekalian. Dalam hidup kita ni, kita sepatutnya tidak boleh lepas dari mengingat-ingat sesuatu. Tahun baru Hijrah 1434 baru kira-kira sebulan lebih kita sambut sambil mengingat-ingat tahun 1433 yang lalu. Begitu juga beberapa hari saja lagi akan datang pula tahun baru Masihi 2013. Kita akan mengenang-enang apa pula yang berlaku atau kita alami pada tahun 2012. Tetapi setengah orang secara melampau-lampau menyambut kedatangan tahun baru tanpa mahu mengingat-ingat walau sedikit pun apa yang sudah berlalu. Tidak peduli, yang lalu-lalulah, tidak perlu dikenang-kenang lagi, tidak perlu disebut-sebut, biar ia berlalu jadi sejarah saja. Yang penting kata mereka tahun baru, segala-gala mesti baru, azam baru, gaya hidup baru, cara hidup baru, pendirian baru. Yang lama tidak perlu disebut-sebut lagi. Yang lama itu tinggalkan saja jauh-jauh. Pendirian macam ini sangat tidak wajar. Kita ingat, yang lama itu biasanya merupakan cermin hidup. Nabi kita, nisbah dengan kita adalah baginda itu orang lama. Sahabat-sahabat baginda orang lama. Agama Islam juga lama. Iman juga perkara lama. Kita perlu ingat mereka selalu-selalu. Kenang mereka selalu-selalu. Mengingat itu maknanya mengulang kaji. Mengingat orang lama, mengingat benda lama, artinya kita mengulang kaji mereka itu. Hasil daripada ulang kaji itulah menjadi matlamat kita. Hasilnya tentu saja baik, berupa iktibar, pengajaran atau toladan. Karena itu Al-Quran sendiri cuba kita perhati turut merakam sejarah umat-umat silam untuk jadi iktibar itu. Bukankah begitu? Kerana itu tidak ada yang lebih bermanfaat dari mengingat-ingat apa itu Islam, apa itu iman. Karena kalau kita ni tidak ingat-ingat, secara tidak disedari, hanyut saja Islam, hanyut saja iman. Sebab kita ni dibungkus oleh gejala-gejala lain. Kalau kita ingat Islam, dengan sendirinya kita tahu Islam itu ada 5 perkara. Kalau ada 5 ini, itulah dia Islam. Iman pula ada 6 perkara. Kalau ada 6 ini, itulah dia iman.
mesti diingat selalu. Kalau indah diingat-ingat, takut Islam itu jauh tinggal di belakang. Makin kabur, makin kabur, makin kabur. Iman itu jauh tinggal di belakang. Indah orang paham, indah orang tahu lagi. Jauh, makin kabur di belakang. Semua kita sudah belajar dan tahu apa itu Islam. Rasanya tidak perlu kita detailkan. Tentang iman pula, mari kita melihat satu kisah indah, malah kisah hebat. Dan jangan lupa, iman adalah benda lama. Telah datang seorang yang tidak beragama, seorang ateis, kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu an. Orang itu berkata, "Wahai Imam, adakah Tuan nampak Tuhan-Tuan? Ada Tuan nampak? Ada Tuan melihat Tuhan-Tuan?" Menjawab Abu Hanifah, "Subhana Rabbi, la tudrikuhul absar." Maha suci Tuhan saya, Dia itu tidak dapat dilihat. Berkata selanjutnya si ateis, "Adakah Tuan mendengar Tuhan-Tuan? Adakah Tuan menyentuh Tuhan-Tuan? Adakah Tuan mencium Tuhan-Tuan?" Menjawab Abu Hanifah, "Subhana Rabbi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Maha suci Tuhan saya, Dia itu tidak menyerupai sesuatu, dan Dia adalah maha mendengar, lagi maha melihat. Lalu berkata si ateis, "Kalau begitu, kalau Tuan sudah tidak dapat melihat Tuhan-Tuan, tidak dapat mendengar Tuhan-Tuan, tidak dapat menyentuh Tuhan-Tuan, dan tidak dapat mencium Tuhan-Tuan, bagaimana Tuan boleh mendakwa bahawa Tuhan-Tuan itu adalah maujud, ada?" Semua tidak boleh. Melihat tidak boleh, merasa tidak boleh, mencium tidak boleh, mendengar tidak boleh. Jadi apa? Kemana Tuan boleh mendakwa, mengatakan bahawa Tuhan-Tuan itu ada? Orang ini merasa amat puas sekali dengan hujahnya itu. Dia yakin bahawa dia pasti menang dengan hujahnya ini. Dia yakin bahawa Al-Imam Abu Hanifah akan kalah, tidak dapat menjawab pertanyaannya itu. Apa benarkah Abu Hanifah kalah? Benarkah Abu Hanifah kalah? Mari kita melihat di pihak Al-Imam Abu Hanifah. Sekarang giliran Abu Hanifah pula bertanya kepada si ateis, "Wahai lelaki, adakah engkau mendengar akalmu?" Menjawab lelaki, "Tidak." Bertanya lagi Abu Hanifah, "Adakah engkau nampak atau melihat akalmu?" Menjawab lelaki, "Tidak." Bertanya seterusnya Abu Hanifah,
adakah engkau menyentuh akalmu? Menjawab lelaki, tidak. Tanya seterusnya Abu Hanifah, adakah engkau mencium akalmu? Menjawab lelaki, tidak. Dan akhirnya Abu Hanifah bertanya, adakah engkau ini berakal ataupun gila? Kalau sudah Anda nampak akal, Anda menyentuh akal, Anda merasa mencium akal, adakah engkau ini berakal ataupun gila? Tanya Abu Hanifah. Lelaki cepat-cepat menjawab, saya berakal Tuan, saya tidak gila. Jadi mana akalmu itu? Tanya Abu Hanifah. Ada. Jawab lelaki. Nah, kata Abu Hanifah, begitulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu benar-benar maujud, ada, walaupun engkau tidak melihatnya, tidak menyentuhnya, tidak menciumnya. Ini iman, saudara. Ini dia persoalan iman. Ia perlu diingat-ingat, perlu diulang-ulang supaya lebih mantap. Iman itu perlu ada untuk mendapatkan status insan kamil bagi kita. Tanpa iman, manusia tidak boleh jadi insan kamil ataupun sempurna. Perkara macam ini sangat berguna kepada pelajar-pelajar. Jawapan Abu Hanifah ini bukan senang. Kadang-kadang bukan kita belajar di universiti, tetapi bagaimana muncul jawapan seperti itu. Jawabnya bahawa pada ketika itu Imam Abu Hanifah telah dikurniakan oleh Allah dengan ilmu laduni. Ilmu laduni artinya bukan ilmu yang dipelajari. Mana yang belajar tu? Sepanjang perguruannya, sekian ramai guru-guru, mana yang belajar tu? Jadi kita orang Islam, khasnya para pelajar, kutip perkara-perkara yang macam ini. Sebab itu, sejarah awal pembangunan dalam Islam, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda itu tidak membina bangunan-bangunan, belum membina kilang-kilang, tetapi baginda membina diri terlebih dulu, membina jiwa, mengisi jiwa dengan iman, dan selepas itu barulah baginda membina negara, membangun negara. Setiap pembangunan ada materialnya. Apakah jenis material yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina jiwa, membina diri ini? Apa dia? Material yang digunakan oleh baginda tidak lain ialah material iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat,
dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asas. Pelajaran ini khusus Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat Jibril kepada Nabi mengajar baginda itu di hadapan para sahabat. Mengajarkan Islam, mengajarkan iman. Jibril bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat. Para sahabat tidak tahu bahawa yang bertanya itu adalah Jibril. Apa itu Islam? Apa itu iman? Menunjukkan dua perkara ini adalah perkara asasi, perkara yang perlu rakat dalam minda kita, dalam dada kita. Dengan bahan binaan iman itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membina pribadi-pribadi besar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, dan lain-lain lagi para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi dengan bahan binaan ini menjadikan mereka itu bersih, teguh, jiwa bersih, jiwa teguh, hati bersih, hati teguh, jiwa bercahaya-cahaya, hati bercahaya-cahaya, bersimbah dengan cahaya. Orang yang jiwanya bersih dan bercahaya adalah dia itu juga bersih terhadap Allah. Pasti dia bersih terhadap Allah. Orang bersih terhadap Allah, ibadatnya ikhlas, amalannya ikhlas. Orang yang jiwanya bersih dan bercahaya adalah dia juga bersih terhadap sesama manusia. Dia tidak dengki, dia tidak zalim, dia tidak mementingkan diri. Dan orang yang jiwanya bersih dan bercahaya adalah dia juga malah bersih terhadap hayawan, Dia kasihan dan tidak mungkir janji walau dengan hayawan. Adakah orang berjanji dengan hayawan? Ada. Kedengarannya seperti aneh. Aneh. Bila kita kata tidak mungkir janji dengan hayawan, dengan binatang, aneh. Tetapi itulah hakikat. Orang yang dibangun jiwanya oleh Nabi dengan iman, orang yang dibina rohaninya oleh Nabi dengan iman, dia bukan saja telus kepada Allah Subhanahu wa taala, telus kepada sesama manusia, malahan juga dia turut telus kepada hayawan. Mari kita camkan riwayat ini. Sahabat Uqbah bin Nafi', seorang sahabat besar yang diberi tugas besar membuka negeri di sebelah selatan Afrika. Sahabat ini berhajat untuk membuka atau membina kota Al-Qairawan di Afrika. Lalu diutuslah satu rombongan terdiri daripada beberapa sahabat untuk mendirikan bangunan-bangunan di situ, membina kota. Berkata ketua rombongan, "Ayyuhal amir, inna hadzal makan alladhi amartana bil bina'i fihi
mali'un bil usudi wal dhi'abi wal hayat, fa kaifa naqtahimu 'alaiha al makana linabni. Wahai Tuan Uqbah bin Nafi', sesungguhnya tempat yang Tuan suruh untuk dibangunkan bangunan atau kota ini adalah ia penuh dengan binatang-binatang buas, penuh dengan singa-singa, serigala dan ular. Maka bagaimana kami mungkin meradahnya untuk membangun? Mendengar itu, Uqbah bin Nafi' sendiri selaku ketua membawa sekumpulan tenteranya pergi ke tempat tersebut. Dia berdiri di tempat yang dimaksudkan sambil dengan suara lantang berseru. Berseru kepada siapa? Kepada binatang-binatang. Ayyatuhal usud, ayyatuhal dhi'ab, ayyatuhal hayat, inna fina 17 sahabiyan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ukhruji min hadzal makan, ukhruji min hadzal makan, ukhruji min hadzal makan. Wahai singa-singa, wahai serigala-serigala, wahai ular-ular, adalah kami di sini terdiri dari 17 orang sahabat dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah kamu daripada tempat ini. Keluarlah kamu dari tempat ini, dan keluarlah kamu dari tempat ini. Para sahabat lain yang bersama-sama dengan Uqbah merasa heran. Heran Uqbah bercakap dengan singa, dengan serigala, dengan ular. Apa ini? Adakah Tuan betul-betul bercakap dengan mereka, wahai Uqbah? Tanya sahabat-sahabatnya. Adakah mereka itu mendengar? Kalau mendengar, adakah mereka itu berakal? Kalau berakal, adakah mereka itu akan menjawab dan patuh dengan seruan Tuhan? Begitu. Para askar sendiri heran, amat heran melihatkan kelakuan dan tindak tanduk Uqbah bercakap dengan hayawan, bercakap kepada singa-singa, kepada serigala-serigala dan ular-ular. Tetapi sedang askar-askar ini dilamun oleh rasa sangsi dan hairan, tiba-tiba mereka nampak, betul-betul nampak, bahawa singa-singa mulai muncul dengan anak-anaknya. Serigala-serigala mulai muncul dengan anak-anaknya. Dan ular-ular juga muncul dengan anak-anaknya. Begitu banyak sekali mereka keluar dan bergerak untuk meninggalkan tempat tersebut. Melihat ini, seorang ahli rombongan berkata, "Anak tuluhum ayyuhal amir, adakah kita akan bunuh binatang-binatang ini, wahai Tuan?" Menjawab Uqbah, "Laqad a'tainaha ahdal aman, walan nakhuna ahdallahi abadan, kharajat fi salamin, warahilat fi salamin." Adapun kita telah pun memateraikan perjanjian damai dengan mereka ini, maka kita sekali-kali tidak akan mengkhianati perjanjian yang telah disaksikan oleh Allah untuk selama-lamanya. Biarkan mereka, binatang-binatang itu, keluar dengan selamat dan pergi juga dengan selamat.
nampak kita saudara, bagaimana budi luhur, bagaimana jiwa besar pribadi-pribadi yang dibangun dengan iman, yang dibangun dengan tauhid, dan kemudian mereka membuka kota, membuka negara juga dengan iman, dengan tauhid. Ya, bagaimana mereka bukan saja berjaya membuka negeri, berjaya menawan hati-hati manusia, malahan juga mereka berjaya menguasai makhluk Allah seluruhnya, termasuk menundukkan hayawan-hayawan liar lagi ganas. Demikianlah jika pejuang-pejuang negara, pengasas-pengasas negara, pemimpin-pemimpin, malah kita semua pendukung-pendukung pembangunan, kalau jiwa kita, rohani kita pernah dibangun dengan iman, dengan tauhid, insya Allah semua akan masuk dalam genggaman kita. Kita mahu apa? Mahu aman, insya Allah kita akan dikurniakan keamanan. Kita mahu selamat, insya Allah kita akan dikurniakan dengan keselamatan. Kita mahu makmur, insya Allah kita akan dikurniakan dengan kemakmuran. Dan para pelajar mahu berjaya, dapat first class, insya Allah dapat. Tetapi jangan tinggal sembahyang dan jangan buka aurat. Ini bukan celoteh-celoteh bombastik atau omong kosong, tetapi satu kenyataan yang telah jadi sejarah. Satu contoh. Ini perlunya kita nih mengingat-ingat perkara-perkara lama ini. Kalau tidak, mana akan tahu. Satu contoh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima Bani Umayyah, adalah seorang negarawan dan ulama terbilang, ahli taqwa, yang telah berjaya membangun dan membawa seluruh empayarnya menikmati kemakmuran dan keamanan yang tidak pernah dicapai oleh sebarang penguasa lain di zamannya maupun sesudahnya. Di zaman beliau itu diriwayatkan kambing berkawan dengan serigala. Serigala tidak makan kambing. Karena apa? Karena berkat yang ada dalam negara itu, yang dicetuskan oleh pemimpin yang hebat ini. Beliau ini sentiasa mengikat dirinya dengan akhirat. Walaupun dunia dibangunnya, tetapi dibangun dengan akhirat. Dia tidak membangun dunia dengan dunia, tetapi membangun dunia dengan akhirat. Dunia yang dibangun dengan akhirat adalah dunia yang hebat. Dunia yang dibangun dengan akhirat tidak pernah rapuh, tidak pernah pincang. Kerana itulah Umar bin Abdul Aziz, sangat-sangat beliau ini takut kalau akhirat itu akan lari daripadanya. Dia tidak mahu akhirat meninggalkannya. Kalau akhirat meninggalkannya, dia tahu niscaya dunia akan mengambil tempat sepenuhnya yang akan menghancurkan kehidupan. Kerana itu,
untuk beliau ini terus kekal berdamping dengan akhirat, menjadikan beliau seorang khalifah yang sangat-sangat menggemari nasihat, malah menagih nasihat. Walaupun sebenarnya beliau tidak lagi perlu kepada nasihat, namun masih saja pernah direkam oleh sejarah beliau itu berkata kepada penasihatnya yang juga bernama Umar bin Muhajir, "Ya Umar bin Muhajir, idza ra'aitani dhalaltu 'anil haqq fakhudh bimajami'i thawbi wa hizzani bi'unfin wa qul li ittaqillaha ya Umar fa innaka satamut." Wahai Umar bin Muhajir, manakala engkau dapati aku menyeleweng dari kebenaran, manakala engkau lihat aku menyeleweng dari kebenaran, maka engkau pegang bajuku ini. Bajuku ini kau pegang dan goncanglah ia kuat-kuat, sekuat-kuatnya, serta kau katakan kepadaku, wahai Umar, bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau akan mati. Ini satu pendirian yang aneh, pendirian yang ganjil. Seorang khalifah yang sudah dianggap paling takwa, paling adil, paling beriman, masih menagih, berhajat kepada nasihat daripada seseorang. Begitulah keadaan ahli-ahli syurga, memang aneh-aneh. Kita perhatikan ungkapan anil haqqi dalam ucapan Umar bin Abdul Aziz tadi. Anil haqqi bermaksud kebenaran. Bukankah kebenaran itu perkara akhirat? Setiap perkara kebenaran adalah perkara akhirat. Apa saja yang bernama hak atau kebenaran adalah ia perkara akhirat. Ini Umar, pendiri dan pembangun negara makmur, empire makmur, tidak mahu terjajas akhiratnya, tidak mahu cacat akhiratnya, karena dia tahu akhirat itu membawa laba besar kepadanya, memberikan kekuatan dan kehebatan kepadanya dan kepada empire-nya. Karena itu khalifah ini sangat-sangat menghargai nasihat untuk meneguhkan lagi akhiratnya. Dia tidak bosan dan bahkan tidak malu untuk menagih nasihat itu. Tara Khalifah Umar bin Abdul Aziz tamak kepada akhirat, tidak malu menagih nasihat, tamak kepada nasihat, tidak malu menagih nasihat. Betapa dengan kita? Betapa dengan kita? Betapa para penuntut? Mengapa tidak mahu kepada nasihat? Mesti cari nasihat, mesti tagih nasihat,
mesti berguru kepada siapa juga yang patut berguru. Bukan berguru semata-mata kepada pensyarah. Itu belum cukup. Tetapi berguru juga kepada ibu bapa, kepada abang-abang, kepada kakak-kakak, kepada tua, kepada tangah, kepada bungsu, kepada khatib, kepada imam, kepada ustaz, kepada para alim ulama, kepada datuk nenek. Jangan menyombong. Tidak mahu berguru, tidak mahu nasihat. Mentang-mentang kita doktor, mentang-mentang kita profesor, mentang-mentang kita lawyer, mentang-mentang kita arkitek, mentang-mentang kita engineer, semua orang kita tolak. Tidak mahu berguru lagi, tidak mahu nasihat lagi. Ini silap. Raja kita, saudara, raja kita, ketika bertitah di singgah sana pada 15 Julai yang lepas, ketika mana baginda membuat pengisytiharan berkenaan perintah kanun hukuman jenayah syariah, telah bertitah antara lain, setelah mendapat nasihat dari badan yang berkenaan, maksudnya Majelis Ugama Islam, maka beta telah memperkenankan supaya akta perintah kanun hukuman jenayah syariah dilaksanakan di negara ini. Lihat, baginda itu menyebut telah menerima nasihat. Setelah menerima nasihat daripada badan berkenaan, suatu badan yang mempunyai ramai ahli, terdiri daripada tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang. Raja menghargai nasihat. Betapa kita, betapa penuntut. Masih mengenai Umar bin Abdul Aziz. Beliau juga pernah meminta nasihat kepada Al-Hasanul Basri, seorang ulama terkenal, seorang ulama besar di zamannya. Umar berkata, "Ya Taqiyuddin, idni." Wahai Taqiyuddin. Taqiyuddin itu gelaran bagi Al-Hasanul Basri. Wahai Taqiyuddin, nasihatilah saya. Tadi dia minta nasihat kepada penasihatnya yang rasmi, Umar bin Muhajir. Sekarang kepada ulama yang tidak berjawatan, Al-Hasanul Basri. Ya Taqiyuddin, nasihati saya. Apa ini? Jadi apa nasihat Al-Hasanul Basri? Nasihat Al-Hasanul Basri sangat-sangat aneh bunyinya, tetapi mendalam maknanya, jauh tujuannya, yaitu nasihat supaya Umar menambah kokoh lagi akhiratnya. Apa bunyinya nasihat itu? Bunyinya ialah, ya Umar, sum 'anid dunya wa aftir 'alal maut wa a'id
az-zada li lailatin subhuha yaumal qiyamah. Wahai Umar, berpuasalah terhadap dunia dan berbukalah untuk mati, dan sediakan bekalan untuk malam yang esok paginya ialah kiamat. Nasihat ini bunyinya memang aneh, tetapi dapat kita fahami bahawa ia bermaksud sepenuhnya akhirat. Diminta supaya Umar memperkokoh akhirat, bukan memperkokoh dunia dengan melupakan akhirat. Ini nasihat Al-Hasanul Basri kepada seorang penguasa terbilang, pembangun dunia yang aman dan makmur. Dengan apa dia membangun itu? Dengan akhirat. Dia tidak pernah tunduk kepada dunia, tetapi untuk selama-lamanya dalam hayatnya telah meletakkan dunia itu di bawah akhirat. Dan orang macam inilah, bangsa macam inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu deklarasi berbentuk janji firman-Nya, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tafsirnya, sekiranya kamu berbuat yang demikian itu, yakni berbuat takwa, Dia yakni Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Dia juga akan mengurniakan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan juga akan mengurniakan kepada kamu kebun-kebun tanaman, serta juga menyediakan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi di sini pembangunan bukan saja diasaskan kepada kapital semata-mata, bukan dengan budget semata-mata, tetapi penggerak pembangunan itu siapa? Pelaksana pembangunan itu siapa? Kapital dan budget adalah satu perkara, sementara penggerak dan pelaksana pembangunan pula adalah satu perkara lain. Mana di antara dua ini yang lebih utama? Mana yang lebih penting? Rasanya bukan modal, bukan kapital, bukan budget, tetapi penggerak dan pelaksanalah yang lebih utama dan penting itu. Kapital dan budget hanya sedia untuk dimanfaatkan, sementara terpulang kepada penggerak dan pelaksana pembangunan itu, bagaimana kapital dan budget itu akan dimanfaatkan. Kalau penggerak dan pelaksana tidak betul, maka berapa banyak pun kapital dan budget tidak akan berguna apa-apa. Satu contoh mudah. Satu projek pembangunan yang diurus dan dilaksanakan oleh tangan-tangan yang korup, apa akan jadi? Kalau jadi pun, jadinya tidak bagus, tidak cemerlang, tidak baik. Mengapa tidak bagus, tidak cemerlang? Mengapa tidak baik? Karena berkat tidak ada. Yang ada ialah laknatullah alaih. Karena itu, berapa banyak tempat di dunia ini yang kaya raya, bumi amat kaya raya, bumi amat subur, tetapi
tidak boleh membangun atau kurang pembangunan, pembangunan tidak lancar atau sering terbengkalai. Hanya bumi saja yang subur, bumi saja yang kaya, tetapi rakyat miskin menderita. Mengapa ini? Sekali-sekala kita boleh terbaca atau terdengar rupa-rupanya negara yang macam ini tidak habis-habis bergelut memerangi rasuah dan penyelewengan-penyelewengan. Jadi bila menyebut kapital dan budget, bagaimana pula dengan sumber tenaga? Orang biasanya sangat confident dengan jumlah yang ramai, sama dengan kapital yang besar. Orang cukup yakin dengan jumlah yang ramai dan kapital yang besar akan membawa kejayaan total. Apakah betul ini? Setiap jumlah yang ramai dan kapital yang besar, apa betul pasti membawa untung? Pasti membawa kuat? Pasti membawa menang? Apakah mesti begitu? Jawabnya belum tentu. Jumlah yang besar atau ramai belum tentu jadi jaminan mutlak untuk membawa kepada kekuatan, kepada kemenangan. Belum tentu. Tetapi jumlah yang sedikit, walau berhadapan dengan jumlah yang besar, jika jumlah yang sedikit itu terdiri daripada pribadi-pribadi besar yang pernah dibangun dengan iman, dengan tauhid, dengan akhirat, insya-Allah ia akan mampu mengalahkan jumlah yang besar itu. Ini bukan cakap kita, ini bukan omong-omong kita, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah. Tafsirnya, berapa banyak di sana golongan yang jumlahnya sedikit tetapi berjaya mengalahkan golongan yang jumlahnya lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak terbukti. Khasnya di zaman-zaman silam. Kita mengingat-ingat zaman silam mustahak. Dan jangan kata ini hanya untuk zaman silam sahaja. Bukan. Tetapi ayat Al-Quran ini yang saya baca tadi sama sekali tidak membataskan untuk mana-mana zaman tertentu sahaja. Malah ia boleh berlaku pada bila-bila masa juga. Jika syaratnya cukup, yaitu orang Islam itu berkualiti seperti kualiti para sahabat dan orang-orang saleh di zaman silam. Kualiti orang-orang yang berjaya bukan mesti pada jumlah yang besar, bukan mesti pada uang yang banyak, bukan mesti pada peralatan-peralatan canggih, bukan mesti. Tetapi mari kita ambil iktibar dari pesanan Sayyidina Umar kepada panglima tenteranya yang terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, "Ya Sa'ad, ana la akhsha 'alal jaysh min aduwwihi, innama akhsha 'alal jaysh min dhunubihi." Wahai Sa'ad,
Aku tidak bimbang. Aku tidak takut apa yang datang daripada musuh ke atas tentera-tentera kita. Aku tidak takut sama sekali. Tetapi yang paling aku takutkan ialah dosa-dosa yang dilakukan oleh tentera-tentera kita. Karena itu Umar menambah, ya Sa'ad, usika wa man ma'aka bitaqwallah fa innana idza asayna Allah tasawayna ma'a aduwina fil ma'siyah wa zada alaina fil adadi wal udad fahazamna. Maksudnya, wahai Sa'ad, aku berpesan kepadamu dan juga kepada siapa yang bersama-sama denganmu di dalam angkatan bersenjata ini, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ingat, wahai Sa'ad, jika kita melakukan maksiat kepada Allah, niscaya serupalah kita dengan musuh, sama-sama melakukan maksiat. Lalu dalam situasi begini, Allah akan menggandakan jumlah dan sekaligus kekuatan musuh melebihi daripada kita. Lalu dengan itu juga kita pun hancurlah, tewaslah. Apa makna ini? Kalau orang bukan Islam melakukan maksiat, mungkin Allah biarkan dia. Sebab dunia ini cuma macam sayap nyamuk saja, nilainya tidak ada apa-apa. Jadi Allah tidak rugi kalau di dunia ini dia bagi orang bukan Islam, bagi. Kalau orang bukan Islam melakukan maksiat, mungkin dia lebih kaya, lebih senang. Tetapi kalau orang Islam melakukan maksiat, sama dengan orang yang bukan Islam melakukan maksiat, sama-sama, pada ketika itu Allah akan memberi ganjaran. Orang Islam akan sedikit jumlahnya dan akan sedikit kekayaannya, akan sedikit kekuatannya, akan kurang kekuatannya, dilebihi, diatasi oleh kekayaan dan kekuatan orang bukan Islam. Ini makna. Jadi jangan sama-sama melakukan maksiat dan kemudian kita komplain. Orang bukan Islam dia lebih lagi maksiat. Kenapa dia senang? Kenapa dia kaya? Kenapa dia mewah? Kenapa dia dapat kereta Mercedes? Kita kereta Toyota pun payah. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an kepada panglima askarnya. Jangan sekali-kali membuat maksiat. Kalau kita membuat maksiat, berarti kita sama dengan orang bukan Islam. Dan pada ketika itu, ketentuan Allah akan meletakkan kita di bawah dan mereka di atas. Artinya,
Mereka membuat maksiat, kita tidak membuat maksiat, baru kita akan dapat tempat di atas mengatasi mereka itu. Nah, ini makna yang tersirat. Sebab itulah, saudara, tinta emas sejarah telah mencatatkan kemenangan umat Islam di Badar. Padahal jumlah tentera muslimin ketika itu cuma 300 orang. Berbanding dengan tentera musyrikin berjumlah lebih 1.000 orang. 300 lawan lebih 1.000 orang. Masih menang 300 orang. Orang Islam pada masa itu. Karena mereka bersih. Mereka tidak melakukan maksiat. Sebagaimana orang bukan Islam pada ketika itu. Demikian juga tentera yang di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri hanya berjumlah 30.000 orang telah dapat mengalahkan tentera Parsi yang berjumlah 120.000 orang. 30.000 lawan 120.000, masih menang 30.000. Kalau ikut akal, sukat-sukat akal, tidak masuk akal. Tetapi itulah kerja Allah. Itulah dia kerja Allah. Begitu juga kemenangan di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Dengan jumlah tentera muslimin cuma seramai 32.000 orang. Berbanding dengan tentera Rom berjumlah seramai 280.000 orang. 32.000 lawan 280.000. Masih menang 32.000. Mengapa kemenangan-kemenangan di pihak yang sedikit ini boleh terjadi? Mengapa? Padahal sejarah juga mengakui bahwa bukan saja jumlah mereka orang-orang Islam itu sedikit, bahkan juga kelengkapan peralatan mereka yang ada tidak berkualiti, tidak mencapai tahap canggih berbanding dengan kelengkapan dan peralatan-peralatan musuh. Namun mereka dalam serba kurang itu masih boleh menang. Mengapa dan mengapa? Jawabnya, biarpun kelengkapan dan peralatan kurang kualiti, tetapi pengguna-penggunanya adalah cukup berkualiti, di mana kualiti mereka itu bukan calang-calang kualiti, tetapi kualiti yang bertaraf dunia dan akhirat. Sebagai langkah menagih kualiti umat Brunei Darussalam sendiri, baru-baru ini raja kita telah memerintahkan supaya pada hari Jumat semua premis perniagaan di seluruh negara ditutup buat sementara pada jam sekian-sekian sehingga selesai sembahyang fardu Jumat. Langkah ini akan dapat mengatasi penyakit kuai libai setengah pemuda atau belia di pusat-pusat membeli belah ketika mana orang-orang Islam sepatutnya sudah berada di masjid atau sedang bergerak ke masjid. Ini tidak syak lagi. Tidak syak lagi adalah satu langkah mengundang berkat, menambah kualiti kita orang Brunei, menambah kualiti kita orang Brunei dan negara Brunei Darussalam yang pada masa ini baru cuma diketahui berlaku di 2 tempat di dunia perkara seumpama ini. Satu Saudi Arabia dan Brunei Darussalam. Kita patut berbangga dan patut mengucap syukur banyak-banyak karena langkah raja kita ini pasti tidak boleh tidak
membawa berkat dan rahmat kepada semua. Semoga Allah melanjutkan usia baginda dan mengurniakan kekuatan untuk agama, bangsa, dan negara. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.